Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 31 Ogos sekali lagi menggamit dan kita akan menyambut Hari Merdeka. Upacara Gilang Gemilang yang cukup bermakna untuk seluruh rakyat Malaysia. Inilah ketikanya di mana kita menelusuri kembali pencapaian dan kegagalan kita dan pandang ke hadapan pada hari dan bulan mendatang. Inilah masanya untuk kita bermuhasabah kembali dan bertanya, apakah arti kemerdekaan dan apa yang boleh dipelajari dari masa lampau dan harapan untuk masa depan. Arti merdeka punya maksud yang lebih dalam berbanding independence. Ia bukan hanya sekadar kebebasan dari cengkaman pemerintahan penjajah. Jika ianya digantikan dengan penindas di tanah sendiri yang mungkin lebih rakus dan pentingkan diri sendiri. Merdeka bermaksud bebas dari sebarang bentuk penindasan dan memacu negara ke arah keadilan, kebebasan, demokrasi, sementara mengangkat martabat insan kemanusiaan. Dengan ujian ini, ramai pasti bersetuju bahwa kita masih jauh dari matlamat tersebut. Selepas lebih setengah abad, kita harus bertanya sama ada rukun-rukun asasi dalam pelbagai persekutuan masih di tahap lampau, dan sama ada kebebasan dan hak yang termaktub di dalamnya tidak dicemari dan masih disanjungi. Apa baiknya merdeka sekiranya perlindungan terhadap asas perlembagaan dicabuli dengan sewenang-wenang? Pada ketika di mana kita sepatutnya menyambut semangat perpaduan sebagai negara rangkum kaum dan berbagai agama yang telah mencapai 56 tahun, kita saksikan pula polarisasi besar kaum dan meningkatnya bibit-bibit perpecahan dalam hal-hal berkaitan agama. Sepatutnya kematangan menjernihkan keadaan. Di sebaliknya, alih-alih politik mengeruhkan lagi suasana dengan mengeksploit isu-isu sensitif berkaitan agama untuk faedah dan kepentingan sendiri. Perkembangan pasti parah apabila ada parti politik yang sanggup mengupah kumpulan tertentu pada mana bukan kerajaan dan media demi meneruskan agenda mereka untuk memecah belahkan masyarakat. Hasilnya selepas 56 tahun merdeka, kita saksikan peningkatan serangan terhadap kaum dan pencetusan kebencian terhadap agama, dan secara umumnya meningkat ucapan dan artikel berbau hasutan oleh media cetak. Tragedi ini bukan saja disebabkan lemahnya kepimpinan untuk menjernihkan keadaan, malah yang tampak seolah-olah kerajaan sedang menggalakkan fenomena ini untuk menjadi semakin parah. Sebagai contoh, dalam keributan berbagai tuntutan dan protes dari kalangan warga yang prihatin dan NGO, kerajaan meneruskan juga penayangan umum filem yang hanya menghidangkan mesej berbau rekaman, tafsiran sebelah pihak, walaupun nilai seninya itu masih menjadi tanda tanya. Suara-suara yang melampau kebencian dan tidak toleran sedang menenggelamkan suara-suara sederhana dan keterangkuman. Peningkatan yang mendadak keistimewaan dan jenayah berat yang lain, rompakan dan jenayah adalah perkara yang membimbangkan. Dalam masa kita menyokong inisiatif dan langkah pihak polis dalam membendung dan membanteras jenayah, mereka perlu akut kepada proses
perundangan yang sepatutnya. Semua pihak perlu bekerjasama mencari dalam penyelesaian, tetapi dengan menggunakan undang-undang yang lebih berat seperti yang diwar-warkan bukan jawabannya. Perkara itu harus diteliti secara menyeluruh. Menyentuh isu tata kelola pentadbiran yang baik, ketelusan dan pertanggungjawaban. Rasuah masih kekal sebagai masalah gawat. Kita ingin menegaskan bahwa SPRM harus menyempurnakan tugas mereka tanpa rasa ditekan, dan kita ingin mendesak peguam negara agar tidak menghalang pendakwaan dalam kes penyiasatan yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Ekonomi Malaysia tidak terasing dari perkembangan serantau dan global. Maka lebih baik kita lebih waspada dari tersasul nantinya. Kita harus menetapkan kaedah tata kelola yang baik, berhemat dan bertanggung jawab dalam pengurusan keuangan dan ekonomi negara. Pemerintah pastinya akan bertanggung jawab kerana tidak menyampaikan angka dan maklumat yang benar dan menutup kenyataan dan kegawatan yang sebenarnya. Langkah Fitch menurunkan prospek ekonomi telah seharusnya menyebabkan kerajaan untuk mengemukakan dasar-dasar yang lebih meyakinkan. Di sebaliknya, apa yang berlaku ialah wakil pemerintah yang menemplak laporan Fitch sebagai analisa kalangan muda yang tidak mendengar pandangan kerajaan. Ini tentunya membimbangkan kerana Fitch masih kekal sebagai salah satu penganalis yang dianggap berwibawa, dan seharusnya kita gunakan kesempatan ini untuk merangka program dan dasar ekonomi yang lebih meyakinkan. MIER pada awalnya menetapkan unjuran 48%, menurunkan unjuran kepada 48 dari 5.6 sebelumnya. Bank negara menurunkan dari 5.6 kepada 4.5 ke 5%. Ini selaras dengan unjuran Bank Dunia menurunkan kadar dari 56 kepada 5.1. Masalah kegawatan ekonomi berkaitan dengan defisit yang terus membengkak, meningkatkan hutang kerajaan dan meletakkan keadaan imbangan pembayaran dalam kadar yang paling rendah sejak 1997. Mengurangkan defisit fiskal keuangan memerlukan komitmen untuk memerangi rasuah dan menetapkan kadar dalam proses tender yang terus. Kami menganggarkan penjimatan 10% sekiranya proses benar diikuti, dan ini bermakna
penjimatan 20 bilion ringgit satu tahun. Maka menjelang merdeka 56 tahun, reform ekonomi tidak lagi harus dijadikan soal saingan dan retorik politik. Ia menjadi tuntutan untuk kita bersama mengambil tindakan yang wajar menyelamatkan negara dari kepincangan sedemikian. Justru itu, meskipun kami dari Pakatan Rakyat mempertikai keabsahan proses pilihan raya yang tercemar dalam kecurangan besar, kami masih bersedia untuk mengenepikan permasalahan tersebut demi kepentingan negara. Maka kami menegaskan berapa penting dan mendesaknya Perdana Menteri tanpa lengah mengadakan pertemuan di antara kerajaan PN dan Pakatan Rakyat untuk mencari titik pertemuan, menyelamatkan negara dari isu-isu besar yang kami gariskan di atas. Dirgahayu merdeka bermakna mengiktiraf kebaikan yang telah dilakukan dan mengingatkan agar kebobrokan, keterlanjuran, kesalahan lampau tidak diteruskan. Semangat merdeka bukan sekadar menuntut toleransi dan kompromi. Ia menuntut persefahaman, kebijakan, dan kebijaksanaan untuk mengangkat martabat rakyat dan negara kita.